Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Syukur, Alhamdulillah Allah berikan keizinan untuk kita bersama-sama lagi dalam satu majlis ilmu pagi ini. Saya sangat yakin ramai lagi masih lagi berada di kampung halaman bersama ibu ayah tercinta, meluangkan waktu bersama dengan keluarga yang paling bahagia. InsyaAllah kita doakan semua dalam rahmat Allah. Dan pagi ini mari kita terus berselawat ke atas Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertama di dunia ini kita dapat ziarah baginda di kota Madinah, dan insya-Allah di syurga nanti kita akan dapat syafaat baginda, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan pagi ini semestinya bila cakap pasal syurga, mari kita nak bina syurga di rumah kita. Mudah-mudahan akan terbinanya rumah kita dalam syurga, dan insya-Allah bila dah ada rumah kita dalam syurga kan, mestinya Allah kita harap-harap dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dapatlah kita bersama orang-orang tersayang dan seluruh umat Islam dapat masuk syurga sama-sama, insya-Allah. Kita doakan sama-sama ya. Dan terima kasih pada rakan-rakan yang menonton di Facebook. Kita ada Halimah Abdullah, kita ada Rina Ahmad, Siti Absyah Safi'i. Ini antara orang-orang yang paling awal sekali dah berada dalam sosial media kita. Terima kasih anda. Kalau ada sebarang maklumat ataupun sebarang soalan, boleh ajukan, saya akan bacakan insya-Allah semasa ke semasa. Insya-Allah bersama dengan ilmu kita satukan ummah, insya-Allah. Dan pagi ni kita dah berbicara tentang nak bina rumah di syurga. Bersama kita adalah seorang insan yang saya sangat yakin ramai orang sayang dia, Nabi sayang dia, Allah sayang dia sudah pasti, insya-Allah. Pendakwa dan wakil Masjid Taman Pulau Emas, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa kata-kata Ustaz pada orang yang menyayangi Ustaz menonton sekarang ni? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah dan Rasulullah menyayangi anda semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Bila kita bercakap tentang bina rumah di syurga ni Ustaz ya. Ya, saya. Ni kita pun dalam bulan yang baik, bulan Rejab ni, dan insya-Allah tak lama lagi kita benar menginjak kepada bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau sekarang ni bukan bulan Ramadan baru kita nak pucut. Sekarang ni kita dah kena bersedia nak membina rumah kita dalam syurga. Apa yang perlu kita siapkan dulu Ustaz? Masya-Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton TV Al-Hijrah dan yang mengikuti secara live. Alhamdulillah. Pagi-pagi ni jangan lupa 4S. S yang pertama, kena syukur, alhamdulillah kita hidup lagi. Wallahi orang yang dah mati dalam kubur menjerit-jerit pada Allah untuk apa? Untuk dihidupkan kembali. Andai kau tangguhkan ajalku ya Allah, aku ingin bersedekah. Munafikun ayat 10. Yang kedua, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita ni mati sekali tapi hidup setiap hari. Bila kita hidup, kita kena nikmati dengan mensyukurinya. Kalau tak, kita akan jadi stres. Nombor dua, Masya Allah, Tabarakallah, jangan lupa solat subuh jemaah. Orang solat subuh jemaah, Allah Maha baik. Allah gandakan pahala solat subuh berjemaah, bukan sekadar 27 kali ganda, sepanjang malam beribadah. Masya Allah. Yang ketiga, jangan lupa sedekah awal-awal pagi. Sedekah awal-awal pagi ni besar pahala dia, sebab didoakan juga oleh para malaikat. Yang keempat, jangan lupa S yang terakhir, memperbanyakkan selawat. Alhamdulillah pagi ni saya bersama pengacara kesayangan Allah, kesayangan rakyat Malaysia. Masya Allah. Masya Allah. Dah lah handsome, pandai pelatu beragama, jaga agama. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bila lah saya nak dapat menantu macam ni? Gurau dah. Jadi Ustaz tengah-tengah panas kan ni bapak menantu ni Ustaz. Dan Ustaz bila bercakap pasal yelah menantu bina rumah, saya sangat yakin para penonton juga masih lagi bersama keluarga. Musim-musim cuti ni Ustaz ya. Benar. Dan syukur alhamdulillah Ustaz, bila kita nak faham nak bina rumah di syurga ni adalah satu benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi sebenarnya Allah ni Maha Penyayang. Allah dah beri petanda-petanda, hin-hin melalui Rasulullah SAW. Bagaimana daripada rumah kita di sini kita dah bina syurga dah. Ustaz, apa yang kita boleh laksanakan bersama dengan keluarga ni? Apa kita nak boleh mulakan dulu? Mungkin tadi Ustaz katakan beberapa S tadi kan. Antara perkara-perkara yang kita boleh ajaklah semua buat, tak ada tanpa rasa terbeban dan sebagainya. Okey, alhamdulillah. Apa pun Ustaz selalu ulang, ni 4S, ni 7P. 7P. Untuk membina rumah kita umpama syurga, jangan lupa 7P. Salin semua catit. Yang di Facebook juga saya harap boleh catit ya. P yang pertama tak lain dan tak bukan adalah perhatian. Perhatian terbahagi kepada dua, memberi dan menarik perhatian pasangan masing-masing. Dengan memberi perhatian, Rasulullah SAW memberi perhatian kepada isterinya, isterinya juga memberi perhatian kepada ni. Rasulullah menarik perhatian penduduk Mekah untuk apa? Untuk cintakan akhlaknya Al-Amin. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah puji dan peluk. Allah SWT mengajar kita dalam surah pertama, ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekian alam.
So Allah ajar dua perkara. Pertama puji, kedua syukur. Allah ajar hamba-hambanya bagaimana nak memuji Allah. Allah ajar makhluknya bagaimana nak memuji Allah. Dan kemudiannya Allah ajar syukur. Kita pun suami isteri kena senantiasa puji memuji. Kalau kita tidak memuji, maka akan diganggu oleh syaitan supaya rumah tangga penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketegangan. Tetapi Masya Allah, bila kita memuji, pujilah Allah dulu sebelum memuji pasangan. Puji Allah, Alhamdulillah ya Allah, dapat suami yang sebaik ni ya Allah. Berkasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, suami aku hidup lagi ya Allah. Malam tadi ingatkan dah mati, malam tadilah malam pertama dia tidak berdengkur lah hidup aku. Insya-Allah. Api yang seterusnya tak lain dan tak bukan selepas puji dan peluk. Puji dan peluk. Peluk ni satu kunci, dia satu ikatan kasih sayang antara suami isteri. Peluk ni juga, peluklah suamimu sebelum ketika dia keluar rumah, sebelum yang pulang tu dia tak pulang-pulang ke rumah dalam keadaan bernyawa. Kadang-kadang kita bergaduh suami isteri, bila macam mana sekalipun sebelum suami keluar rumah peluk. Takut suami tak pulang-pulang lagi dah. Sebagai seorang suami tapi pulang sebagai seorang jenazah. Dan Masya Allah. P yang seterusnya, pendidikan. Pendidikan terbahagi pada 3A. Didiklah isteri anda, anak-anak anda dengan agama. Didik dalam rumah tangga kena solat berjemaah. Lepas tu Masya Allah, tabarakallah, dalam rumah tangga kena baca Al-Quran. Rumah tangga yang umpama neraka, rumah tangga yang umpama kubur, rumah tangga yang tidak ada bacaan Al-Quran. Dan seterusnya, A yang seterusnya adalah apa tak lain dan tak bukan kita panggil, iaitu akhlak. Baiki akhlak, baiki akhlak. Hari ini ramai orang bercerai bukan sebab suami tak handsome, isteri tak cantik, tapi Allahu Akbar, sebab akhlak. Akhlak dengan mak mentua, akhlak dengan bapak mentua, akhlak ni kena repair. Akhlak dengan suami isteri kena betul. Dan A yang seterusnya adalah akademik. Akademik ni kita bahagi kepada ilmu. Kena ada ilmu, kena ada kemahiran. Kemahiran ni kena ada, kalau tidak susah. Dan seterusnya P yang penting jugalah, iaitu pukul. Pukul Ustaz. Pukul ni bracket hukuman. Nak didik anak kita 7 tahun, ajak dia pergi solat. Ajar dia solat. Dan last sekali, kalau dia tak ni solat, boleh rotan. Rotan juga bentuk hukuman. Begitu juga dengan suami isteri, dia ada hukuman-hukuman yang dibenarkan. Dan seterusnya, selepas puji dan peluk, selepas pendidikan dan pukul, jangan pukul. Yang seterusnya iaitu pujuk. Kalau isteri merajuk, bukan anda cari dua. Lagu anak cari dua. Kalau dua-dua merajuk. Oh ya. Tapi kalau isteri merajuk, cepat-cepat pujuk. Sebab Rasulullah SAW juga banyak memuji siapa, memujuk Aisyah. Aisyah walaupun isteri yang muda, tetapi Nabi paling lambat balik ke rumahnya dan paling cepat keluar dari rumahnya. Jadi dia merajuklah. Jadi apa berlaku? Rasulullah pujuk. Dan last sekali untuk dapat keluarga yang bahagia, yang keenam ni penting juga, penghargaan. Bagi penghargaan kepada isteri anda, bagi bunga sekali-sekala ke, bagi hadiah ke, bagi penghargaan, bawa bercuti ke, macam yang ramai sekali bawa bercuti raya Cina ni, alhamdulillah. Itu penghargaan. Dan last sekali, jangan lupa periksa, muhasabah diri kita. Sama ada kita ni keluarga bahagia yang akan ke syurga ataupun keluarga bahagia yang berjinak-jinak untuk dijilat api neraka. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini dia nikmat ya. Nikmat bila kita nak lakukan sesuatu tu biar berilmu. Benar. Kan nak makan pun kena ada ilmu, apatah lagi nak ada bina syurga dalam rumah pun kena ada ilmu. Benar. Ada 7P ni, subhanallah. Saya nak ucapkan terima kasih pada rakan-rakan yang menulis di Facebook. Saya sempat salin jugalah tadi. Perhatian, puji dan syukur, peluk, pendidikan dengan 4A. Pukul, iaitu pukul dengan seadanya, dengan hukuman, dengan ilmunya. Kemudian pujuk, kemudian penghargaan, Masya Allah. Serta periksa. Periksa itu adalah muhasabah diri, bukan periksa orang lain. Cermin diri sendiri dulu ya, para suami ya. Nak cakap salah isteri je kan. Kena cermin diri kita dulu Ustaz ya. Masya-Allah. Sebenarnya kita juga nak ajak bagaimana kalau kita dah cuba Ustaz, saya dah cuba dah semua ni. Tak boleh. Nak tahu tak, ada formula yang cukup luar biasa yang membolehkan perkara yang 7P ini dilaksanakan dengan mudah. Saya akan kongsi jawapan ini bersama dengan Ustaz kejap lagi Ustaz ya. Masya-Allah. Kita berehat seketika.
ni duit belanja Yusuf. Nanti jangan lupa ya, kalau ada baki, mesti sedekah. Baik, Bu. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ayuh didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru. Subhanallah, itu dia antara cara-caranya kan. Tapi saya nak dengar sendiri daripada mulut Ustaz sendiri. Ustaz, kalau katalah saya ni dah cubalah ikhtiar macam mana 7P lah, ya semua kita dah buat lah kan. Tapi masih lagi jumpa jalan buntu. Tapi apakah peluang yang mungkin kita ada hari ni Ustaz? Kadang-kadang kita rumah tangga tak bahagia, kita nak bina syurga dalam rumah tangga kita tak berjaya disebabkan dosa-dosa kita. Mungkin kita ada lakukan dosa pada ibu ayah kita. Dan kita berkahwin tidak dapat restu daripada mak dan ayah kita, maka rahmat Allah tertangguh dalam rumah tangga kita. Dan ketika itu apa berlaku, kita kena cuci dosa kita pada mak dan ayah kita. Ustaz, mak ayah saya dah meninggal dunia. Jom berwakaf, jom bersedekah. Untuk apa? Untuk arwah ibu dan ayah kita yang mungkin kita banyak melakukan dosa pada dia, dan insya-Allah rumah tangga itu akan bertambah bahagia. Dan kita akan bina syurga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Masya-Allah, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan membina sebuah malaikat yang indah untuknya di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ustaz nak cerita tentang pagi ni Masjid Ar-Raudah As-Sakinah. Bila Raudah Sakinah ni, Masya Allah, Sakinah ni kegembiraan, kebahagiaan dalam rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Dan bagaimana kita nak dapat kebahagiaan dalam rumah tangga, nak bina syurga, cara dia tak lain dan tak bukan adalah memperbanyakkan sedekah. Sedekah atas nama arwah ibu dan ayah, sedekah atas nama suami kita, sedekah atas nama isteri kita, sedekah atas nama anak-anak kita yang degil. Boleh ke Ustaz walaupun mereka masih hidup? Tetap boleh. Jom, pagi ni tuan-tuan, saya nak cerita selama 16 tahun, nak masuk 17 tahun, Masjid Taman Pulai Emas ni diidamkan oleh penduduk setempat, iaitu Pulai Emas, Kangkar Pulai. Mereka ni tuan-tuan dan perempuan, pertambahan penduduk menyebabkan terlalu ramai penduduk kat situ nakkan masjid. 16 tahun tuan-tuan, surau tu dah buruk, dah banyak dah kelengkapan surau seperti atap, seperti banyak kelengkapan ataupun infrastruktur yang dah rosak. Jadi ya Allah, namun yang hebatnya masjid kat sini tuan-tuan, surau ni, surau Ar-Raudah Sakinah ni, jemaahnya ramai. Setiap kali hari Jumaat terpaksa sembahyang penuh dan padat. Dan kemudiannya kalau hari raya sembahyang terpaksa dipasang kanopi di luar. Dan masya-Allah, dan setiap bulan Ramadan terpaksa pasang kanopi di luar sebab tak dapat menampung jemaah yang ramai. Merayu sangat sahabat-sahabat di luar sana, masya-Allah. Untuk ibu dan ayah, kita wakaf. Mungkin ibu dan ayah kita sedang diseksa di alam barzah. Wakaf atas nama ibu, wakaf atas nama ayah. Selama mana masjid ini dibina tuan-tuan dan puan-puan, selama mana orang solat di dalamnya, selama mana orang mengaji Al-Quran di dalamnya, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita, masuk ke dalam akaun ibu dan ayah kita, masuk ke dalam akaun anak-anak kita. Ini pelaburan akhirat. Selama mana masjid itu terbina, selama mana itulah pahala masuk ke dalam akaun kita, kita akan jadi keluarga bahagia. Kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebab mungkin kita tak pandai mengaji Quran kat rumah, tapi bila kita mengaji Al-Quran, bila orang mengaji Al-Quran, pahala masuk ke dalam akaun kita, masya-Allah, besar pahalanya tadi. Ya, subhanallah. Barulah rumah tangga tenang. Wallahu a'lam. Allah, sungguh Ustaz, dan saya dapat tengoklah tadi gambar kita semua menyaksikan betapa masjid ini atau surau ini memerlukan sumbangan tuan-tuan. 16 tahun, 17 tahun menanti. Subhanallah, bayangkan 17 tahun ni kita boleh sama-sama sumbangkan
ke akaun Maybank, akaun Maybank. Masjid Ar-Raudah As-Sakinah di Taman Pulai Emas di Johor Bahru. Saya nak minta semua sekali pagi ni penonton TV Al-Hijrah, kalau boleh masuk ke www.masjidtamanpulaiEmas.com. Sekali lagi Ustaz. www.masjidtamanpulaiEmas. Tuan-tuan type je www.masjidtamanpulaiEmas. Tuan-tuan akan nampak data-data macam ni. Data-data macam ni, masjid Masya yang Allah. Sedang masjid, dibina. sedang dirobohkan yang bangunan lama tu dan dibuat bangunan baru, dan Masya Allah ada data-data. Kalau tuan-tuan type je, tuan-tuan akan nampak kat sini jumlah kutipan yang kita perlukan 11,350,000. Alhamdulillah. Terima kasih pada penonton TV Al-Hijrah semua. Sepanjang PKP luar biasa. Kita buat kempen ni masa COVID. Allah, 2019. Masya Allah, kita dapat kutip sebanyak 9,423,527. Dan kemudiannya kita perlu lagi 2,926,472. Masya Allah. Saya doakan semua yang menyumbang Amin. akan terus menyumbang. Amin. Mudah-mudahan sedekah kita, infak kita, zakat kita pada pagi ini, insya-Allah Allah akan gandakan rezeki kita. Allah akan turunkan sakinah dalam rumah tangga kita. Allah jadikan rumah tangga kita macam Ar-Raudah, sama dengan nama surau yang nak dijadikan masjid ini, iaitu surah Ar-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru. Kita dapat kebenaran daripada qadi untuk qadi Kulai untuk mendapat kutipan derma, dan dibenarkan untuk mencari dana. Baru-baru ini dah dilanjutkan. Masya Allah. Terima kasih. Tuan-tuan, ini adalah satu jihad. Jihad untuk membina masjid. Membina masjid, rumah Allah, Allah akan binakan syurga, mahligai di dalam syurga kita, dan Masya Allah, insya Allah rumah tangga kita pun macam syurga. InsyaAllah. Indahnya kalau rumah tangga kita aman, tenang, anak-anak dengar cakap, solat ikut waktu, isteri pun tenang, suami pun tak garang-garang kat rumah, keluarga yang amat tenang. Mungkin keluarga ni kadang orang kata rumah tu perlu rumah besar ke tidak. Rumah tu adalah suasana tu, sebenarnya itu adalah definisi rumah sebenarnya. Dan sebagaimana Ustaz katakan tadi, dengan sedekah itu boleh memberikan rahmat Allah. Allah turunkan rahmat pada keluarga yang bahagia. Masya Allah. Apa yang kita boleh saksikan sekarang ini adalah antara bingkisan-bingkisan di mana Ustaz sendiri ziarah di tapak lokasi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan perkembangan sekarang lah, apa benda yang sedang berlaku di sana. Itu tak silap Ustaz, 18 Ogos tahun lepas, kita ada majlis pecah tanah. Dan majlis pecah tanah tu diresmikan oleh Esko Agama di sana. Dan Masya Allah memang meriah. Bila kita datang kat sana dengan dana yang terkumpul lebih kurang 9 juta itu, dia orang seronok sangat. Dan mereka ucapkan jutaan terima kasih pada semua penonton TV Al-Hijrah yang membantu untuk menyiapkan masjid ini. Dan Masya Allah, tabarakallah. Dan yang paling seronok tuan-tuan dan perempuan, penduduk di sini baru-baru ni dia lain, penduduk kat sini lain. Luar biasa. Setiap kali laungan azan, mereka datang berjemaah di masjid di surau ini. Dan Masya Allah, sebelah tu tuan-tuan dah dibina sekolah. Sekolah tu pula sekolah agama dan sekolah kebangsaan, dan dahlah penduduk padat. Yang pelajar-pelajar sekolah pun datang solat berjemaah di situ. Setiap kali balik solat zuhur, solat asar, mereka solat di situ. Dan di sini pula Masjid Taman Pulai Emas ni one stop center. One stop center ni macam mana? Baru-baru ni AJK dia luar biasa. Dia buat sambutan Hari Kanak-Kanak. Dan bila sambutan Hari Kanak-Kanak, kanak-kanak telah dijinakkan dengan aktiviti masjid. Dan Masya Allah, mudah-mudahan kanak-kanak ni jatuh cinta dan jadi golongan pelapis untuk nanti. Dan Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, saya nak cerita sikit ni kelebihan sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, dia jalan paling mudah untuk ke syurga. Sedekah ni juga boleh mengubati penyakit kita. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad, ubati penyakitmu dengan bersedekah. Dan yang kita nak sedekah ni bukan pada skamer, tapi pada pembinaan masjid rumah Allah. Jom pujuk hati kita pagi ni. Jangan tunggu besok. Sekarang.
besok kita tak tahu kita hidup lagi ataupun tidak. Dan cuci hati kita dengan bersedekah, cuci harta kita yang mungkin ada syubhah dengan bersedekah kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah, Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru sekarang. Wallah. InsyaAllah, betul. Ya, ibu yang ada di rumah, ayah ada di rumah tu, ajak semua cucu-cucu kita kumpul sama-sama, kita sama-sama sumbangkan ke Masjid Taman Pulai Emas ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah limpah ruahkan rezeki lagi kepada anda semua. Dan Ustaz, terima kasih. Sebenarnya kita doakan untuk mereka, tolong doakan juga kesihatan Ustaz, kan? Moga terus kuat, terus berdakwah untuk kita semua, insyaAllah. Terima kasih Ustaz ya. Ada rezeki ada umur kita jumpa lagi. Daripada semua kita akan jumpa balik pukul 7 nanti, berehat seketika kembali lepas ini, insyaAllah, mudah-mudahan. Nah, ni duit belanja Yusuf. Nanti jangan lupa ya, kalau ada baki, mesti sedekah. Baik, Bu. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ayo didik jiwa serta semaikan benih kebaikan dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru.